من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 98. Petok atas sekali. Petok atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa alla yaqdiya hajatahu fi ma'in mubahin rakidin ma lam yastabhir wa mutahaddathin ghairi mamlukin li ahadin wa tariqin wa qila yahrumu takhawwutu fiha wa tahta musmirin bimilkihi au mamlukin ulima redha malikihi wa illa haruma. Terjemah dia, hendaklah tidak melakukan wa alla yaqdiya, ni atau pada yang dahulu lagi lah, atau pada kata wa yundabu lidakhil qala ay yuqaddima, atau atas itu ay yuqaddima alla yaqdiya wa alla yaqdiya ay wa yundabu alla yaqdiya hajatahu, dan disunahkan bahawa tiada qada hajat ia seseorang. Ada mahu dengar, hendaklah sunat tidak melakukan buang air. Buang air ni dua-dua dah, buang air besar, buang air kecil lah. Ke buang air ni pergi pada buang air kecil je. Ini makna buang air besar dan juga buang air kecil. Hendaklah tidak melakukan buang air, ni terjemahan dia ni, di perairan umum yang tidak mengalir, lagi pula tidak menyumber terus. Ni terjemahan dia. Hendaklah tidak melakukan buang air, makna sunat bahawa tidak qada hajah, sama ada buang air kecil ataupun buang air besar, di perairan umum yang tidak mengalir, di perairan umum, fi ma'in mubahin, pada air yang haruh. Mana apa air yang haruh ni? Air yang bukan milik orang. Mana air sungai gitulah. Air yang bukan milik siapa-siapa, yang bukan milik siapa-siapa. Pada ni ataupun milik dia sendiri, termasuklah juga.
milik dia sendiri. Yang tidak mengalir. Cuma begitu. Raqidin, yang tenang. Dia mau dengar yang tidak mengalir, yang hak sini raqidin, yang tenang, yang tidak mengalir lah. Makna air ni bukan air kepunyaan siapa-siapa. Sama ada tidak ada punya siapa-siapa ataupun hak dia. Contohnya tasik. Tasik tu air tenang, bukan air yang berlari. Pada ni air raqid, air yang tenang. Al-jari, air yang berlari. Air yang jari ni air sungai. Air sungai. Ini cerita air yang tenang, umpama air tasik. Air tasik ni haruna ni bukan milik siapa-siapa. Kalau milik orang, pergi kencing situ jelaslah haram. Air mubah ni air yang harus, mana bukan air milik siapa-siapa ataupun air milik dia. Tasik tu dalam kebun dia. Ada tasik dalam kebun dia. Macam dia buat apalah, macam orang beli ikan kan, lama-lama tak jadi, akhir jadi air tasik gitu je. Disunatkan bahawa tidak tidak qada hajat dalam air tu. Walaupun air tu banyak sekalipun, kalau qada hajat dalam tu hukumnya makruh. Pandai ni. Air yang tidak mengalir ni air yang tenang. Adapun kalau air tu mengalir, air tu air yang mengalir, air sungai tu air mengalir, hak tu tidak dimakruhkan melainkan jikalau air tu sedikit. Kalau air tu tenang, banyak ke sedikit, makruh kita qada hajah di dalam tu. Kalau air tu, walaupun air tu banyak sekalipun, kalau air tu mengalir macam air sungai, tapi air tak banyak, macam ni apa, hak alur kecil-kecil tu, carok apa, bukan panggil carok ke apa, hak jenis sungai, bukan sungai lah, dia panggil alur tau, dia panggil hak kecil-kecil tu lah. Sungai ni hak besar, mana air tak banyak, air sedikit sahaja. Kalau air yang mengalir, kalau air tu sedikit makruh, kalau air tu banyak tidak makruh. Pada ni. Tapi kalau air tu air yang tenang, tidak mengalir, itu makruh semata-mata walaupun air tu banyak. Air yang tenang ni, yang makruh qada hajah di dalam, lagi pula tidak menyumbur terus. Siapa Indonesia sini? Tak terjemah dia tu. Lagi pula tidak menyumbur terus. Malam yastabhir. Malam yastabhir ni selama tidak dibilang banyak seperti lauk. Ya, bahrun tu lauk. Malam yastabhir ni selama tidak dibilang air tu melauk. Kau panggil apa? Melauk. Yang banyak seperti lauk. Tasik besar. Tasik besar. Itu tak makruh. Ada ni. Air tenang, air tak mengalir, tapi tasik tu besar, air tu melauk contohnya, tidak lagi dimakruhkan. Pada ni. Ni air tenang ni. Tapi air haruh mana apa ni? Bukan milik siapa-siapa. Ataupun milik dia, sama hukum lah. Jangan milik orang tak boleh tu.
Dia pagar molek-molek, kita masuk kawasan dia tu pun tak boleh dah. Kita pergi qada hajah di dalam air yang bertakung tu, air tenang tu. Tembok di dia lah. Tu tak boleh, tu haram. Ni air mubah, air harum, bukan milik siapa-siapa ataupun milik dia. Tapi kalau air tu air yang tenang, yang tidak berlari, dimakruhkan qada hajat di situ. Sunat bahawa tidak qada hajat. Tapi kalau qada hajat makruh. Sini sunat bahawa tidak qada hajat pada air yang harum, yang tenang. Walaupun air itu banyak sekalipun, selama tidak melaut. Disunatkan tidak qada hajat. Kalau qada hajat makruh. Walaupun air itu banyak ni dukhulah lah, selagi tidak melaut. Tapi kalau air itu air yang berlari macam air sungai, kalau air berlari itu banyak macam air sungai, tak apa, tu tak makruh. Kalau air berlari itu sedikit, sedikit tu makruh. Mana air sungai tu, mana kau terapung lah kawan tu, dah air sedikit je mengalir, tu sedikit makruh. Tapi kalau air banyak tak makruh. Melainkan sebelah malam. Sebelah malam makruh juga. Walaupun air banyak sekalipun. Kenapa? Kerana air sebelah malam adalah ma'wal jin, tempat jin situ. Belah malam jangan. Walaupun air banyak sekalipun, walaupun air berlari sekalipun, tetap dimakruhkan. Sebab apa? Sebab sebelah malam ni tempat jin. Pada ni. Ni bicara dululah ni. Qada hajah dalam air sekarang ni. Jangan faham air tenang ni air dalam mangkuk tandas tu. Tu tak ada kena-mengena tu. Jangan gihura gitu pula. Sunat bahawa jangan qada hajah pada air yang harum, yang tenang. Contohnya air yang ada dalam mangkuk tandas. Itu bukan tu. Air yang dalam mangkuk tandas tu untuk mengelak bau busuk naik ke badan ni. Dulu orang tak pandai dulu. Orang tak faham. Kenapa ada air situ? Ada air kan payah kan, kadang-kadang dia mengerci. Kalau tak ada air, barulah comel. Ada satu tempat tu yang tukang buat tandas tak pandai. Air tak ada di tandas tu. Air tak ada. Lepas tu macam mana? Busuklah tandas dia. Sebab najis di bawah tu akan naik bau sampai kepada bilik tandas dia tu. Jadi air tu lah, air tu atau air untuk menghalang bau najis dalam tangki tu naik kepada rumah dia. Bukan air tenang tu. Ni air kot luar, tu ada kena-kena tu. Air kot luar, qada hajah dalam air. Mana kalau air tu tenang, walaupun banyak sekalipun, makruh kita qada hajah di dalam tu. Melainkan kalau banyak yang melaut, barulah tidak dimakruhkan. Adapun kalau air tu air yang mengalir, air yang berlari, kalau air tu tidak banyak, maka makruh. Kalau air tu banyak, tidak dimakruhkan, melainkan sebelah malam. Malam makruh juga. Dia qada hajah. Kalau kita kata sungai lah, sungai, air yang mengalir, sungai. Ni biasa saya ceritalah. Ni bukan di tempat kita lah, di sebelah sana, sebelah Thailand. Dibuat tandahnya, dibuat ni lah, dibuat gerai tepi sungai. Qada hajat situlah, jatuhlah sungai. Tapi masalah gerai dia tu, tempat dibuat tandah tu bukan sebelah bawah, sebelah atas. Sebelah atas, bukan sebelah bawah. Sebab sebelah bawah tu tak ada kawasan boleh buat. Sebelah atas je boleh buat. Padahal dia nak kena ada kawasan juga. Tak ada kawasan tak boleh buat. Jadi dibuat belah atas. Pada ni kita turun ke sungai, turun sebelah bawah. Lepas tu orang yang duduk dalam tandas tu, tepi sungai tu, belah atas. Bukan belah bawah tu. Tapi sungai ni sungai besar lah. Sungai besar, sekejap je. Tukang makan dia ada. Tukang makan dia adalah ikan makan sekejap habis lah. Pada ni
Ikan tu suka makan dia nya. Tapi persoalannya belah atas. Kadang-kadang kita nak naik selepas mandi tu, dia lalu kat depan. Sabarlah, biar dia lalu dulu. Akad tabik hormat. Pada ni, jangan lawan dia, jangan lawan. Dia lalu depan kita tu. Tabik hormat. Okey, lalu kena berhenti. Pada ni. Lepas tu najis ke tak? Najis kawasan berubah tu. Oh, kau jauh ni tak najis. Sebab tak berubah air banyak. Tapi dia boleh lalu kat depan tau. Boleh lalu kat depan. Apa? Ikan makan tak habis. Dia tak ada. Kalau orang Malaysia di tempat gitu tak jadi. Kita kena jadi orang mereka jugalah. Jangan malu-malu. Malu nak kau hajat situ, jangan malu. Hak pergi ngosek pun ada pergi ke bawah dia tu. Pergi ngaca. Ke bawah tu pun ada tu. Ngosek. Jangan main. Dia di tepi sungai tu ada telaga. Ada telaga. Telaga dia cukup jernih. Tapi air dia melekit. Mana ni? Air dia melekit. Kalau kita mandi ni macam tubuh kita ni macam ada apa selapuk apa panggil. Tubuh kita ni macam ada minyak tubuh kita. Air jernih. Tapi dia air tu jadi melekit, bau dia tak jadi. Tak boleh mandi. Kok mana pun kena mandi sungai. Ada ni. Nak naik bilah air tu. Tak boleh bilah air tu. Air jernih tapi dia melekit apa? Macam ada selaput di tubuh kita ni. Memang asal tak mau turun sungai, mandi situ tak boleh mandi, kena turun sungai juga. Air sungai luar. Tapi masalah kitanya tu, orang tengah berok. Orang tengah berok. Belah atas masalahnya bukan belah bawah. Tak ada apa. Sekejap habis lah. Tapi itulah kita nak naik, ada balance, ada baki, lalu kat depan, berhenti dulu. Pada ni dah tempat kita tunggu tu tak najis sebab tak berubah. Yang najis kawasan berubah je. Oh, kalau kita tak jadilah. Tak nak belajar itu kalau kita orang manja. Tapi kalau sebelah malam makruh. Dan kalau sebelah malam macam mana kalau nak qada hajah sebelah malam? Kalau sebelah malam nak qada hajah, kita mana qada hajah dalam bekas. Qada hajah dalam bekas. Cari bekas molek, qada hajah dalam bekas. Jangan qada hajah dalam di dalam air sungai sebab sebelah malam makruh kita qada hajah. Ni boleh buat dah qada hajah dalam bekas dah. Orang hok jam kereta masa raya bukan qada hajah dalam bekas. Dah. Ni saya tak ada pengalaman lah ni. Orang hok jam berjam-jam di jalan raya tu. Kalau nak kencing macam mana? Ar-ar jauh lagi. Kalau ar-ar pun nak masuk jam. Boleh masuk pun beratur panjang. Macam mana? Bukan kencing dalam bekas. Kau macam mana? Tanya orang Terengganu dak tidak jawab orang Terengganu. Orang luar macam mana? Bukan kencing dalam bekas. Gitulah. Kalau sebelah malam nak kencing dalam bekas. Kencing dalam bekas. Jangan pergi kencing di air sungai tu. Sebab apa? Makruh. Tapi kalau kencing lah, kalau nak buang air besar macam mana? Pakai pamper. Dah ada orang jam kereta berjam-jam tu. Kalau nak kencing tak apalah, dia pakai kencing dalam bekas. Tapi kalau dia nak buang air besar, pakai pamper. Pakai pamper tua. Tu Allahu a'lam lah. Kalau kena gitu sakit dah. Kau mana? Anak nak kencing, anak nak kencing mudah je. Mak pok nak kencing tu. Kalau pok nak kencing mudah, kalau kena mak nak kencing pula. Nak kencing macam mana? Wallahu a'lam lah macam mana. Tapi kalau lah kata sebelah malam, nak kencing dalam sungai makruh sebab sebelah malam walaupun air banyak sekalipun. Dia masalah kencing dalam air yang tenang walaupun sedikit, tidak diharamkan, hanya makruh juga. Yang haram adalah pandangan Imam Nawawi.
Pandangan Imam Nawawi, kalau qada hajah ke dalam air yang tenang, hukumnya adalah haram. Jikalau air itu sedikit, itu pandangan yang daif, bukan pandangan yang muhtamad. Kalau air itu sedikit, kalau qada hajah di dalam, kalau air tenang, tak sampai ada kolah air tasik itu, air itu jadi air kolah, air tasik akan jadi najis. Tapi kenapa tidak diharamkan? Berarti dia sudah merosakkan air yang asalnya suci. Sebab air itu sedikit, tidak diharamkan, hanya makruh juga kerana boleh disucikan air itu kembali dengan diperbanyakkan. Dengan diperbanyakkan. Ini cerita bab hukum. Ini cerita bab hukum, hanya dimakruhkan walaupun air tenang tu sedikit. Bila air tenang tu sedikit, qada hajah di dalam, jadi air jadi najis sebab air sedikit. Kenapa tidak diharamkan? Sebab merosakkan air. Air sedikit yang najis tu boleh disucikan kembali dengan ditambah air menjadi 2 kolong. Sebab tu hanya dimakruhkan juga atau pada muktamad, walaupun pandangan Nabi mengatakan hukumnya haram. Di tempat bercanda milik umum, tempat orang buat yang bukan milik sesiapa, tempat milik umum, tempat orang bersembang, tempat orang ramai, bukan milik siapa-siapa. Bukan milik siapa-siapa. Pada ni. Bukan milik siapa-siapa. Orang duk sembang situ, kita pergi buang, kita pergi qada hajah situ. Disunatkan jangan. Kalau qada hajah hukumnya makruh. Akhirnya akan menyebabkan menyakiti orang. Sebab kita qada hajah di tempat orang yang bersembang, dah hukumnya makruh juga. Hukumnya makruh juga. Bahkan terkadang disunatkan, bahkan setengah diwajibkan qada hajah di tempat orang bersembang kalau tempat tu orang kerja mengumpat. Tempat tu orang kerja mengumpat je. Kerja mengumpat, kerja namimah, adu domba contohnya. Ataupun tempat tu tempat makruh. Mana tempat main dam? Tempat tu kerjaan makruh tu. Sebab kita mazhab Syafi'i, main dam, daun teruk ke, main catur ke, hukumnya makruh. Kalau mazhab Hanafi hukumnya haram. Sebab main dam, main daun teruk, main catur, mana daun teruk ni memang teruk sungguh-sungguh. Teruk. Kalau belikan, disakuk di paku tu pakai busuk ikan tu, teruk sungguh. Sebab apa? Dia punya lalai yang pelik. Orang main dam haji dia panggil tau. Dia panggil main dam, main daun teruk, main catur. Ada ni, dia punya lalai tu lalai pelik. Sebab tu mazhab Hanafi menghukumkan haram. Main satranjin, catur, mazhab Hanafi hukumnya haram. Mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Jadi tempat orang duk buat tu kerjaan ni pagi pak petang orang tua haji ni. Hari-hari naik haji. Hidup main sembang situ, patut main kerja makruh. Kalau pergi qada hajat di tempat tu tidak lagi dimakruhkan. Ni. Tahu di orang tu boleh nyakit lah. Orang tempat orang bersembang, tapi ini bukan milik siapa-siapa. Ini bukan milik siapa-siapa. Di jalanan, hendaklah tidak buang air di jalanan. Kalau buang air qada hajah di jalanan, hukumnya adalah makruh. Ada pendapat bahawa berok di jalanan, apa jadi berok pula sini ni? Bahawa berok di jalan atas robot, berok. Ada pendapat wakilah. Ai waqala ba'dul ulama, berkata oleh setengah ulama.
bahawa berok di jalanan tu hukumnya haram. Berok di jalan orang nak lalu hukumnya adalah haram. Itu kata setengah ulama. Yang mana biasanya qila ni pandangan daif. Tapi di sini ini pandangan yang muhtamad. Menasabah lah berok tengah jalan katok dia orang ni. Orang jadi terpijak tahi dia. Ada ni. Walaupun di sini kata setengah ulama waqila yahrumu taghawutu fiha, dan kata setengah ulama haram oleh berok pada jalan. Dia kata setengah ulama ni kebiasaannya pandangan yang daif. Tapi ini bukan pandangan daif, ini pandangan yang muktamad. Makruh je berok di jalan orang nak lalu, kan pelik bunyi tu. Hukumnya haram. Itu pandangan yang muktamad. Di bawah pohon yang berbuah, dia pakai koma-koma, dia tak ada datangkan dan. Dia tak ada datangkan dan. Pada ni dia lah dan belaka tu, tapi buat koma je dalam terjemahan ni. Di bawah pohon berbuah, sunat bahawa tidak qada hajah di bawah pohon berbuah yang tumbuh di tanah sendiri atau tanah orang lain, bila jelas pemiliknya pasti membolehkan. Kalau tidak jelas pemiliknya pasti membolehkan, maka buang air di sana di bawah pohon hukumnya haram. Jadi qada hajah di bawah pokok yang berbuah. Pokok yang berbuah. Pokok yang berbuah ni, kalau dalam mazhab Syafi'i, pokok yang memang buah tu orang makan pada ni, walaupun ketika tu tidak ada buah sekalipun, tetap sunat jangan qada hajah di bawah pokok yang jenisnya berbuah. Bukan hanya sedang berbuah, yang jenisnya berbuah, tapi masa tu tak buah lagi, tetap sunat bahawa jangan qada hajah di bawah pokok ni. Kalau qada hajah juga makruh hukumnya. Pokok yang berbuah, kalau pokok tu bukan jenis yang berbuah, tu tak makruh. Jadi pokok buah ni, kalau pokok getah, tu dan buah yang orang makan. Pokok getah buah juga, tapi buah pokok getah tu bukan orang makan, orang belaga. Tak ada orang belaga kan? Tak pernah main belaga buah getah? Pernah. Kan ni ambil buah getah kan, kita belaga mana hok coh mana dak tu kan. Tu bukan pokok yang jenis buah yang dimakan. Tu tak makruh. Hok ni buah yang jenis dimakan pada ni, yang mana walaupun masa tu berbuah ataupun tidak, hukumnya makruh qada hajah di bawah tu. Kalau mazhab Hanafi, pokok yang berbuah hanya makruh qada hajah di bawah tu ketika sedang berbuah. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kita dak. Mazhab Syafi'i kita dak. Pokok jenis buah jenis orang ambil buat makan, pada masa dia qada hajah tu, sama ada pokok tu sedang berbuah ataupun tak ada buah, hukumnya tetap makruh. Sebab walaupun pokok tu belum berbuah, kemudian baru dia berbuah, jatuh tempat tu, dia akan jadi mana? Dia akan jadi orang panggil apa? Tak selera hati nak makan. Sebab apa? Di situ pernah qada hajah. Dia di bawah pokok yang berbuah ni, di kawasan yang mana apabila buah tu gugur,
adahnya sampai di tempat tu. Pada ni. Kalau contoh jenis berbukit gitu. Mana kalau jatuh buah dia akan ke bawah. Kok mana buah tu akan pergi ke bawah? Semua tu makruh belaka. Hak belah atas tak makruh sebab buah tak akan naik ke atas. Jadi sekarang ni kalau kata di bawah pokok yang berbuah, di kawasan yang mana buah tu jatuh akan kena tempat tu pada ghalib. Ada juga. Bukan hanya kata betul-betul buah pokok saja, bukan. Kalau buah pokok saja ni kawasan teduh lah buah pokok. Dah. Kalau jenis tanah tu agak mana macam turun sedikit, buah tu akan panggil apa tu? Golek. Golek tau. Guling. Golek lah. Buah tu akan golek sampai ke bawah. Hak mana tempat yang pada golek buah tu akan pergi, makruh qada hajat di situ. Walaupun bukan buah pokok. Tapi kalau buah pokok sekalipun sebelah atas buah jatuh tak akan naik ke atas. Tempat tu tak makruh sebab pada ghaliknya buah tak sampai situ. Makna bawah pokok ni bukan betul-betul bawah pokok tempat teduh saja, bukan. Bawah pokok ni kawasan yang mana apabila buah tu gugur, pada ghaliknya adahnya buah tu sampai situ, maka hukumnya makruh pada ni. Melainkan kalau pada ghalibnya akan tempat yang qada hajah tu akhirnya akan turun hujan, habis akhirnya, itu tak makruh. Ada ni sekarang memanglah dia qada hajat bawah pokok, tak bimbang tempat kita ni sentiasa hujan. Bila datang hujan, hak najis yang keluar tu tak ada dah lah. Itu tak makruh. Ada ni. Kalau tempat tu pada ghalib akan turun hujan, tempat pada ghalib akan turun hujan pada ghalibnya. Jadi kalau qada hajat di bawah pokok tidak lagi dimakruhkan. Sebab apa? Hujan sentiasa turun. Ni hak hujan tak ada. Qada hajat situ pakai kering situ, walaupun buah tak ada sekalipun. Tapi sampai masa buah ada, buah jatuh situ, panggil apa ni? Jadi kembang nafsu orang panggil. Tak selera nak makan. Kenapa tidak haram teguh? Kerana najis itu tidak diyakini sebab benda ni sudah hilang. Bukan tengah ada bawah tu. Qada hajat pun lama dah tapi tak ada hujan. Tapi tak ada dah. Sudah tidak diyakini najis. Sebab tu hanya makruh saja, tidak diharamkan. Tidak diharamkan, hanya makruh jua. Hak ning ni hak bicara dulu-dulu belakalah ni. Bicara dulu-dulu, kadang-kadang dia qada hajah dan kebun begitu je. Tapi kalau bawa pokok sekalipun di tempat kita ni tak bimbang. Sebab apa? Sebab di tempat kita ni hujan sentiasa. Tetapi walaupun hujan sentiasa di tempat kita, aulanya tidak qada hajah di bawah pokok. Aula pokok yang berbuah. Kalau pokok macam pokok getah tadi tu tak apa tu. Pokok yang berbuah, walaupun di tempat kita ni hujan sentiasa, kalau qada hajah di bawah pokok tu pun najis tu akan hilang. Sekalipun aula jangan qada hajat di bawah tu. Sebab kok mana pun dia akan rasa juga sedikit-sedikit. Jatuh buah sini. Itu hari bulan lepas qada hajat bawah tu, tapi hujan lebat molek dah. Hati rasa macam mana? Tak sedap juga. Sebab tu aula jangan qada hajah di bawah pokok yang jenis berbuah, walaupun ketika itu buah belum lagi ada. Janji pokok yang jenis berbuah. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi makruh qada hajat bawah pokok ketika sedang berbuah. Kalau belum berbuah tak makruh. Kita dah walaupun belum berbuah sekalipun. Tapi pokok
jenis berbuah. Pokok jenis berbuah, maka dimakruh qada hajat di bawah tu. Melainkan melainkan tempat yang biasanya akan turun hujan. Ini bicara hak pokok sendiri ni, bukan pokok orang ataupun pokok milik orang, tapi kita tahu dia tak marah sebab kebun dia tu kita jaga. Contohnya. Tapi kalau pergi masuk kebun orang, pergi qada hajat bawah pokok dia yang kita tahu dah, yang kita maknanya tak tahu pun dia redha ataupun tidak, bukan bawah pokok. Perok dah tanah orang pun haram dah. Ni bawah pokok pula. Nampak dituang dia. Makan tak habis dah orang panggil. Bukan bawah pokok orang. Yang tuang tak tahu tuang ni benar ke tak benar. Tanah orang pun kita nak qada hajat mana boleh. Hukumnya memang haram lah. Ni tanah pokok dalam tanah sendiri ataupun pokok tanah orang lain, kebun orang lain, tapi dia tahu bahawa tuang dia tak marah sebab dia yang jaga. Contohlah tu. Contoh dia yang jaga. Ini bicara adab-adab yang disunatkan. Ini nak pergi pada adab yang diwajibkan. Wala yastaqbila ainal qiblati wala yastadbiraha wa yahrumani fi ghairil muaddi haitsu fi ghairil muaddi wa haitsu la satira. Ini dia mungkin panjang sikit bicara ni. Kita akan sambung balik minggu depan lah pula ni. Sebab ini satu-satu adab yang diwajibkan, bukan adab yang sunat. Hendaklah, dia cuma gitu je. Hendaklah wala yastaqbila, dan jangan dan tidak menghadap akan ain kiblah. Ada. Ini dibicara masih lagi adab yang disunatkan ni. Hak yang wajib bawah tu. Wayah rumani hak tu wajib. Hak ni sunat lagi ni. Wala yastaqbila ai wa yundabu alla yastaqbila, dan disunatkan. Di sini semua hendaklah. Hendaklah. Jadi sunat tidak menghadap ke arah kiblah atau membelakangkannya. Hendaklah tidak menghadap ke arah kiblah. Sini bukan arah kiblah. Ini ainal kiblati. Ain kiblat. Bukan arah. Dia ada dua. Satunya ain kiblat, satunya jihad hala kiblat. Bukan arah ni. Bukan arah. Hak terjemahan tu kena tukar tu. Sebab sini dan sekarang ni tidak menghadap ain Kaabah. Itu pandangan muktamad. Pandangan dhaif tidak menghadap jihad Kaabah. Pada ni sekarang pandangan muktamadnya tidak hadap ain. Pada ni mana kalau kiblat sini ni kiblat. Saya tunjuk ni kiblat depan lah. Ini kiblat. Kalau dia menghadap ke kanan sedikit saja, ke kiri sedikit saja, tak bicara dah ni. Mana apa sunat bahawa tidak menghadap ain kiblat. Sunat bahawa tidak menghadap ain kiblah. Sunat tidak menghadap ain kiblah di sini pada tempat yang disediakan untuk qada hajat. Pada tempat yang disediakan untuk qada hajat. Pada ni. Dia kena bagi dua tu, antara barisan yang pertama dengan barisan yang kedua. Barisan yang pertama wala yastaqbila,
Wala yastaqbila ay wa yundabu alla yastaqbila, dan disunatkan bahawa tidak menghadap ain Kaabah dan tidak membelakangkan ain Kaabah pada tempat yang disediakan untuk qada hajat. Pada tempat yang disediakan untuk qada hajat. Ada ni. Kalau tempat tu disediakan untuk qada hajah, dia menghadap dan belakang kiblah, ulama berbeza pandangan lah berkaitan dengan tempat dia untuk qada hajah, sama ada makruh ataupun khilaful aula, ataupun makruh pun tidak, khilaful aula pun tidak. Itu ulama berbeza pandangan. Kalau tempat yang disediakan untuk qada hajah, tandaslah. Tempat dia qada tandas, dia qada hajah hal keadaan menghadap kiblah. Hal keadaan menghadap kiblah. Ada pandang menyatakan makruh, ada pandang mengatakan khilaful aula, dan ada pandang mengatakan tidak makruh dan tidak khilaful aula. Dia gitu. Tetapi disunatkan, walaupun tempat itu disediakan untuk qada hajah, tidak menghadap ain kiblat dan tidak membelakangkan ain kiblat. Ain bukan jihad. Kita baca selagi bahagian kedua tu. Wayah rumani. Wayah rumani. Malahan perbuatan ini dihukumi haram, bukan makruh lagi dah. Haram. Menghadap kiblah haram. Ketika buang air kecil. Membelakang kiblah haram. Ketika buang air besar. Dia menghadap kiblah ni haram ketika buang air kecil, bukan ketika buang air besar. Membelakangkan kiblah, pada membelakangkan kiblat ni, wi punggung ke kiblat lah ketika buang air besar, bukan ketika buang air kecil. Kalau dia membelakangkan kiblat, dia buang air kecil, bukan menghadap kiblat, tu menghadap Jepun, menghadap otak, menghadap timur. Jadi menghadap kiblat ketika buang air kecil, dan juga membelakang kiblat besar. Malahan perbuatan ini dihukumi haram. Ini satu-satu adab yang wajib, yang mana kalau menyalahi hukumnya haram bila dilakukan tidak di tempat persiapan buang air serta tiada bertabir. Bila dilakukan tidak di tempat persiapan buang air fi ghairil muaddi, pada bukan tempat yang disediakan untuk qada hajah. Hak tadi atas tu, sunat jangan menghadap kiblah, sunat jangan membelakangkan kiblah pada tempat yang disediakan untuk qada hajat. Tanda rumah kita itulah. Jangan buat menghadap kiblat. Dia kalau menghadap kiblat, membelakangkan kiblat, tetap kena mana satu. Kalau dibuat tanda tu menghadap kiblat, masa buang kecil, masa buang besar tak ada masalah. Kalau dibuat tanda tu membelakangkan kiblat, masalahnya pada masa buang besar. Pada masa buang kecil tak ada masalah. Faham tak ni? Jadi kalau tempat tu disediakan untuk qada hajat, sunat jangan buat menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat. Menghadap ain kiblat. Faham tak ni? Yang mana kadang-kadang kiblat rumah tu kiblat dia menyerong ke kanan, menyerong ke kiri. Maka tandas dia tak ada kena-mena lah dengan ain kiblat. Faham tak ni? Dia punya tandas dia ikut kepada bentuk rumah. Pada ni bentuk rumah, dia menghadap ke depan, dia menghadap ke belakang ini kan. Tapi kiblat semaya rumah tu serong ke kanan, serong ke kiri. Berarti adakah menghadap ain kiblat tandas? Tak ada. Tapi masih lagi jihad. Pada masih lagi jihad. Jadi hak pandangan muktamad, jangan menghadap ain kiblat.
Pandang kata jihad kiblat pun jangan. Dengan bahawa jangan menghadap barat kiblat, jangan menghadap timur membelakangkan kiblat, tanda buat ke utara dan selatan. Baru selamat. Baru selamat. Faham? Ada pun yang diharamkan menghadap kiblat di kebuang air kecil, menghadap ain kiblat di kebuang air kecil, membelakang pula di kebuang air besar, diharamkan kalau qada hajah di tempat yang bukan di situ qada hajah, di qada hajat di patah, di padang. Maka diharamkan jikalau tidak ada dinding antara seseorang dengan kiblat. Jadi hak bagi hak atas tu wala yastaqbila ainal qiblati tu masih lagi adab yang disunatkan. Sunat bahawa qada hajah tidak menghadap ain kiblat di kebahagian kecil, dan sunat di qada hajah tidak membelakang kiblat di kebahagian besar pada tempat yang disediakan untuk qada hajah. Wa yahrumani fi ghairil muaddi, dan diharamkan menghadap ain kiblat di kebuang air kecil, dan diharamkan membelakang babi besar fi ghairil muaddi, pada selain di tempat dihikam untuk qada hajah. Patah padang. Wa haitsu la satira, tak ada hadangan pula depan. Kalau patah, kalau padang, ibu barang depan, maka tidak lagi diharamkan. Yang mana sunat tidak menghadap ain kiblat di kebahagian kecil, sunat tidak membelakangkan ain kiblat di kebahagian besar pada tempat yang tidak disediakan untuk qada hajat. Kemudian menghadap ain kiblat ni, menghadap dengan apa? Menghadap dengan tempat keluar najis. Falawistaqbalaha bisadrihi wa hawwala farjahu anha summa bala lam yadurra bi khilafi aksi. Dada dia menghadap kiblat, dada dia menghadap ain kiblat di kebuang kecil, tapi dia punya kemaluan dia dibelokkan ke kanan, dibelokkan ke kiri, maka tidak lagi diharamkan. Sebaliknya dadanya tidak menghadap kiblat, kiblat belah kanan. Ada ni, dia kencing, dia ambil barang dia tu, dia pusing ke kanan, hukumnya haram. Ada ni. Ni baca tadi. Kita baca terjemahan minggu depan. Dia kira kencing menghadap kiblat haram, kira kepada tempat kulai kencing tu, bukan kira dada. Kaki kiblat dada kalau semayang. Ni bukan bak dada, bak najis tu keluar. Kalau dada dia kira menghadap ain kiblat, tapi kemaluan dia tu dia belokkan ke kanan, dia belokkan ke kiri, sudah tidak kena ain kiblat, sudah lagi tidak diharamkan. Mana? Ni bicara kitab Fiqh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.